Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana yassir wala tu'assir, Rabbana tatmim bil khair ya karim. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Kita mulai kuliah pagi ini dengan baca Al-Nasr 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala syekhul musanniful alim wa alamatu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Ilahi akrimni bi husni sawti wa naghmati atan naghma sami'at hadi yaznan wa qatam bil qalbi wa kan
in kana qasiyal qalb. Kesuai lima. Beda. Baris yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 dan 15 bagi pada atas muka surat 5 khulasah Durratul Aqaid. Dan yang demikian itu kita mulai. Dan yang demikian itu ialah yang banyak pada Quran dan Sunnah, dan dengan bahawa Allah Ta'ala menjadi ia akan segala perbuatan hamba tempat gantungan taklif yang tersebut di atasnya pahala dan seksa. Dan yang demikian itu, demikian itu isim isyarat. Ke bahasa Arab dia kata wazalika. Dan yang demikian itu, yang demikian itu yang disebutkan. Dan yang demikian itu ikut jadi mubtada dan bermula yang demikian itu yang disebutkan daripada ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Quran yang menceritakan yang bangsa perbuatan kepada hamba-hamba, yang menceritakan yang bangsa perbuatan kepada hamba-hamba yang tibar zahir. Banyaklah ayat yang macam tu. Itu tempat al-musyaru ilaih, tempat yang ditunjuk oleh zalika. Ialah itu khabar dia, ialah yang banyak, maksudnya ialah ayat yang banyak, ialah ayat yang banyak pada Quran dan Sunnah, iaitulah hadis Nabi. Hadis Nabi pun ada sebut, maksudnya yang menceritakan yang bahasa perbuatan tu, yang menceritakan yang bahasa perbuatan kepada hamba tu. Ayat Quran pun banyak cerita, dan Sunnah hadis Nabi pun ada juga banyak cerita. Dan dengan bahawa Allah Ta'ala menjadi ia Allah Ta'ala, dan dengan bahawasa
Dan tu dia panggil huruf ataf. Jadi huruf ataf. Ataf kepada mana? Dia ataf kepada cuba cari. Ataf kepada dengan mana dia? Dan berdalil mereka dengan berapa ayat. Jadi sebut di sini atau di sini waw turun ataf. Dia ataf kepada kepada beberapa ayat. Atau pada beberapa ayat. Numatahnu. Atau pada berapa ayat. Mana tempat dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris tu. Dan berdalillah mereka itu dengan beberapa ayat yang dibangsakan pada Quran. Situ. Betul saya betul salah tempat kembali. Mana dia? Tapi hak dobit dulu di situ. Dobit situ dia kata waw huruf ataf mengikut. Dia kata ataf kepada kepada dengan beberapa ayat. Cuba cari tengok di mana. Itu kata dengan bahasanya Allah Ta'ala. Jadi wa huruf ataf kepada dengan beberapa ayat. Cuba cari tengok tak mana duduk. Dengan bahawasanya dan dengan bahawasanya Allah Ta'ala menjadi ia Allah Ta'ala menjadi ia Allah Ta'ala akan segala perbuatan hamba. Akan segala perbuatan hamba. Tempat gantungan taklif. Tempat gantungan taklif. Taklif ni tempat gantungan sangkutan. Tempat sangkutan. Taklif maknanya iaitulah tekanan. Tekanan hukum syarak. Taklif makna tekanan hukum syarak. Allah Ta'ala nak tekan dengan hukum syarak yang tersebab yang berpunca di atasnya kembali kepada segala perbuatan hamba tu. Di atas segala perbuatan hamba. Jadi domain itu kita kena jaga. Nya tu kembali pada mana? Kembali domain kita baca pun jadi sepenuh. Kena tempat. Domain kembali tak kena tempat. Dia jadi orang kata apa? Jadi pincang. Jadi pincang bacaan kita. Jadi tak betul. Jadi kembali domain itu penting. Ngaji kita turas, domain memang penting. Kena jaga. Tanda api. Tanda. Di atas segala perbuatan hamba. Apa dia? Tempat gantungan apa? Pahala. Tempat gantungan pahala. Gantungan pahala janji untuk mendapatkan pahala. Gitulah. Pahala maknanya janji untuk mendapatkan pahala. Pahala ni iaitulah nikmat dalam syurga. Itulah pahala. Pahala. Bahasa Arab dia panggil as-sawab. As-sawab. Melayu terjemah pahala. Sekat pahala saja tak apa nak erti.
Iaitulah nikmat-nikmat yang terdapat dalam syurga. Dalam syurga esok ni. Pahala duduk di sana. Habis itu keyakinan, keimanan dia kena kuat. Yakin dengan wa'ad, janji pahala Allah, dan wa'id, janji siksa Allah. Kita kena hikmah. Baru orang kata apa, semangat dan laju kita beribadah dengan Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu peringkat orang awam lah, orang biasa. Orang arif billah, dia tak mikir pahala ke apa, dia hanya tuju hati dia, pandangan hati dia kepada Allah semata-mata. Dia tak akan kali ke kanan, kali ke kiri, kerana dia hanya tumpuan hati kepada Allah. Itu arif billah. Duk kira pahala, duk kira seksa, peringkat orang awam. Jadi peringkat orang awam ni sesuai bagi dia sebab dia orang awam. Dia kena kira kerana dia belum naik lagi maqam arif billah, mengenal Allah secara terpilih. Dan naik maqam tak apa dah, tinggi dah. Dan seksa, iaitu janji seksa, bahasa Arab panggil wa'id, dan janji seksa. Janji seksa ni maksudnya azab yang terdapat dalam neraka. Neraka ni memang teruk seksa, tapi tak ada siapa boleh bantah, tak ada siapa boleh protes dengan Allah. Bagi kena-kena. Walaupun orang kafir tu, dia beragah. Orang kata beragah, kok dinding neraka nak naik, nak keluar pada neraka, maka tak dapat sebab tak tahan begitu teruknya seksa neraka. Tapi nak buat apa boleh? Dah masuk ke? Kena. Masuk kena. Ada masuk yang tak kekal, ada masuk yang kekal. Masuk yang kekal sebab mati dalam kapi. Mati dalam kapi memang kekal neraka. Kapi i'tiqadi wa bagi. Kafir i'tiqadi, yang bahasa pegangan hati tu, yang dia yakin lain pada Allah tu Tuhan ke, banyaklah kufur ni. Yakin pada berhala tu Tuhan ke, itu semua orang panggil kafir wasani. Kafir wasani semua berhala, kafir ahli kitab macam-macam. Kafir ini pun kafir murtad, kafir munafik, itu semua tu masuk neraka. Pakai duduk situ terus tak keluar selama-lama. Jadi sebab tu kita kena jaga betul-betul iman kita, keyakinan kita, pengakuan kita. Jangan masuk salah satu kafir yang tersebut. Kafir wasani, semua berhala, kafir ahli kitab, Yahudi dengan Nasrani. Tu kafir apa lagi? Kafir murtad. Wah, ini orang Islam rasa iman, pun ramai rasa iman lah ni akhir. Sebab dia jahil, dia tak tahu apa perkara rasa iman melalui i'tiqad hati, perbuatan, perkataan, perbuatan yang dia tak ngaji. Dia tak samuh terhadap agama dia. Sebab apa? Pengaruh keduniaan lebih kuat daripada akhirat, banyak wasak keimanan. Na'udzubillah min zalik. Dunia kita ambil tapi bukan sampai terbatas iman dan Islam, kegunaan dunia. Hidup dunia mesti guna dunia lah untuk buat ibadah, tapi jangan sampai batas iman. Banyak tak sayang iman sebab dia jahil tentang agama sendiri, tak ngaji agama. Lalu ramai tak ngaji agama. Kesedaran untuk belajar agama kurang. Pendedahan untuk ngaji agama tu tidak ada secara meluas.
Ini yang masalah. Kita ngaji boleh dapat boleh laki amanah. Kena jaga. Kafir murtad ke, kafir munafik ke. Munafik pun ramai. Menzahirkan Islam, sembunyi kafir dalam hati. Kafir etikadi ramai. Ini dia masalah. Sebab apa? Sebab tak ada kerajaan Islam yang betul-betul berpegang teguh di atas syariat Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tidak ada negara Islam. Negara umat Islam dipimpin oleh orang Islam tu ada. Tapi di segi dasar undang-undang Islam tidak ada di akhir ni. Lepas tu bagaimana nak jaga iman, nak jaga Islam? Yang jaga iman Islam tu iaitulah negara Islam, pemimpin Islam yang tahu yang mana rakyat yang dah murtad, yang mana rakyat yang wasak pada segi keimanan, keislaman tu mesti dia ambil tindakan, tak ada apa. Ini dia. Inilah masalah yang besar bagi kita tu semua. Tapi bagi kita tu semua pakat jaga masing-masing keimanan, keislaman kita. Kita jaga masing-masing. Itu saja. Walaupun tak ada kerajaan Islam pun, kita jaga sebab syariat Allah Ta'ala terus berjalan hingga sampai hari kiamat. Itu sangkala yang pertama baru selesai syariat Allah Ta'ala yang dibawa Nabi kita Muhammad. Itu yang kita nak mengaji itu tu. Kita sendirilah jaga di mana kita. Batal iman, batal Islam, tidak ada guna kita hidup dalam dunia. Pasal apabila mati masuk neraka tak keluar, dah murtad. Ingat kecil kan murtad. Satu benda yang besar. Dia termasuk dalam agenda negara yang mesti memastikan ke semua rakyat dia tu sah iman, sah Islam, sah ibadah dengan Allah. Tidak ada yang murtad, ada yang murtad mesti ambil tindakan, ditangkap, suruh mengucap, suruh bertaubat. Apa itu tu? Ni tak jaga. Tak tahu lah kok mana nak jadi. Kita jaga sendiri je. Ni dia. Dan seksa. Dan seksa ni janji seksa. Janji seksa ni maknanya diazabkan dalam neraka. Sebut neraka ni kesemuanya api. Tak ada benda lain. Api, semua api. Di sana. Semua api ni. Kita ada dunia, kita takut dengan api. Kecil-kecil tak apa, bila besar. Makan banyak. Tembakau ni kita tak berani. Itu dalam dunia. Ini dalam neraka esok. Sakan api. Tu dia. Makan buah zakum, buah yang berduri, masuk dalam perut, hacur perut habis. Tubik kau lubu, jadi balik makan pula dah lapar. Tak ada benda lain, buah zakum, buah kayu berduri tu. Makan buah tu, berduri tajam. Dah lapar ni dia makan juga. Tengok tak. Itulah neraka. Kalau ingat aku tu, jangan duk tinggal Islam, jangan beramal. Kalau tak kaya pun tak apa, asalkan iman kita, Islam kita terpelihara dengan elok. Duduk makan wazakum, duduk makan edano, pakaian daripada minyak bolong, minyak tar, dia berlomo badan, pakai kasut daripada api neraka, menggelegak otak. Na'udzubillah min zalik. Itu neraka. Banyak lagi seksa-seksa. Kes dia pasal batal iman dan Islam. Itu dia. Itulah punca yang menjadi sabab masuk neraka. Ini berkata
Maka berkata mereka itu, maka jikalau, tapi di sini dulu ngaji dulu dia buat kandungan, maka tu. Kemana saya? Maka jikalau. Ya ini dia buat kandungan tu, sebab kandungan tu. Maka berkata mereka itu, yang dikenakinya berkata mereka itu, maka jikalau. Jadi kita bubuh ikut tu dia perkataan mula lain tu, kita boleh alas sawatnya dan, gantikan maka dengan dan berkata. Kata yang telah berkata, ini fi'il madhi tu, dan telah berkata oleh mereka itu, mereka itu kembali pada siapa? Mereka itu kembali pada, iaitulah puak Mu'tazilah Qadariyah. Domai itu tulis itu. Dan telah berkata, maka digantikanlah ala sawabnya dengan dan telah berkata oleh mereka itu puak Mu'tazilah Qadariyah, puak yang tergelincir daripada ahli sunnah wal jamaah, tapi dia berhampiran dengan ahli sunnah, dekat-dekat, tak jauh, tapi bukan ahli sunnah. Berhampiran. Jabariyah pun berhampiran. Sebab apa? Sebab aku nak kira ahli sunnah wal jamaah ni dia ambil hak dia punya i'tiqad Jabariyah tu sedikit, ambil i'tiqad Qadariyah Mu'tazilah Qadariyah tu sedikit. Dia campur tu ahli sunnah. Dia adalah Qadariyah, iaitu ikhtiar dan usaha dikira pada perbuatan hamba. Ambil situ. Lepas itu ambil hak Jabariyah, campur masuk ke semua yang terjadi, yang berlaku dalam alam adalah tunggal perbuatan Allah. Dia ambil sikit campur jadi molek. Gitu. Tu ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu kata mazhab Mu'tazilah Qadariyah, mazhab Jabariyah ni berhampiran. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Kita duk pegang. Maka jikalau, itulah makul kauli, dia bagi tempat yang diucap dikata oleh Mu'tazilah. Maka jikalau ini orang panggil fardu dan takdir. Fardu dan takdir. Tiada adalah hamba itu yang menjadikan bagi segala perbuatan dirinya diri hamba. Jawab bagi jikalau, nescaya tidaklah tersebar yang demikian itu pahala dan tiada seksa. Itu dia punya pahaman dia. Maka nescaya tidaklah tersebar, yakni tiada berpunca yang demikian itu pahala. Kalaulah hamba tak boleh menjadikan perbuatan diri dia sendiri, hanya Allah Ta'ala menjadikan perbuatan tu, jadi dia kata macam mana nak tersebar dapat pahala. Ini pasal dia yang buat perbuatan diri dia dengan tenaga yang Tuhan beri, pasal tu boleh beri pahala ke dia.
Dia nak pegang juga. Kata hamba ni boleh memperbuatkan perbuatan diri. Iaitulah hak kebajikan tu. Sebab itulah tersebar di pahala. Tu pahaman dia. Itu salah. Hak menjadikan berkah Allah. Tapi disangkut taklif ni hanya sekadar ikhtiar usaha pada zahir. Berkah Allah. Tak ada masalah apa. Dan tiada seksa. Tiada seksa di atas perbuatan kufur dan maksiat. Sebab hamba bukan menjadikan perbuatan diri dia. Allah Ta'ala yang buat. Perbuatan kufur maksiat tu bagaimana nak sangkut seksa atas dia? Tu dia merasa pelik bagi diri dia. Ya sunat tak ada masalah tu. Ini dia. Dan nescaya atau pada kata dan nescaya atau pada nescaya tidaklah tersebar. Dan nescaya berkata hamba. Jadi kita takdir balik, maka jikalau tidak adalah hamba itu menjadikan bagi segala perbuatan dirinya, nescaya telah berkata oleh hamba itu yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Masa bila kata ni ialah pada hari kiamat kelak. Itu dia akan berhujah di sana, di padang mahsyar, di mahkamah Rabbul Jalil, di padang mahsyar. Kita akan berjumpa lagi mahkamah dunia lah. Tapi di akhirat Hatuk Hakim dia tak makan risuah, iaitu Allah Ta'ala sendiri. Di sana semua kena bercara. Tok Hakim duk cara orang lah dunia, kena bercara di mahkamah Allah lagi. Duk cara orang. So dia kena bercara juga di mahkamah Allah. Segala lawyer lah, segala apa, semua dibicara di mahkamah Allah. Situ memang adil, memang sempurna. Keputusan hukum yang diberi memang tepat. Tidak ada ragu-ragu kalau Allah Ta'ala jadi hakim sendiri. Kita akan berjumpa di mahkamah Allah. Jangan lupa mahkamah Allah. Tu. Masa itulah manusia semua bakal menyesal. Itu yang Nabi jumpa malam Isra wal Mi'raj, bakal dah hepuk kepala pecah, bertaku balik, hepuk kepala pecah, bertaku balik. Nabi tanya pasal apa? Saya kata dia tak semayang. Ada pula mentafsirkan di atas dia punya alam tafsir itu, iaitulah dia menyesal di atas perbuatan dunia ni, tak mengikut perintah Allah, perintah Rasul. Tak bayang pun dia juga tak ikut perintah Rasul. Dia rasa cukup menyesal. Habis-habis sesak, akhirnya puk kepala pecah. Pecah di kepala apa pun di sana. Tak ada apa dah, tak ada orang kata apa, tak boleh. Nak betul balik tak boleh lah, kena hari pembalasan. Dunia ni tempat nak betul kesilapan yang dibuat. Belum sampai nyawa ke gharah, belum sampai ke halqum, boleh kita betul balik kesilapan kita dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan agama Islam. Kita cek balik tak mana yang salah boleh. Di sana tepuk kepala pecah apa kali pun memang tak betul lah. Tepat hari pembalasan. Dia bakal menyesal ramai sana. Itu akan berlaku ni. Habis tu ngaji ni petua lah. Orang yang dapat mengaji agama, kenal hukum Allah Ta'ala, dia kira bertua lah. Sebab dia selamat selamat terkena sengsara yang amat dahsyat di padang mahsyar, dalam alam barzakh, dalam kubur. Dia selamat.
tak kena sengsara, kesusahan, kesakitan. Kalau kita susah, jadi orang Islam susah di akhir zaman. Musuh banyak orang Islam. Islam betul lah. Islam kelabuasan, Islam liberal nak apa. Islam betul lah. Ikut Ahlussunnah wal Jamaah. Ikut mazhab Asy'ariyah wa Al-Maturidiyah tauhid. Ikut mazhab Syafi'iyah ke, Malikiyah ke, ikut waktu tasawuf Syaikhuna Al-Baghdadi, ikut betul. Memang musuh banyak. Tapi biarlah, susah. Tapi di akhirat esok dalam kubur selamat daripada sengsara, kesusahan. Itu yang kita tetap pendirian istiqamah, tak berganjah. Walau setapak ke belakang kita tak berundur dengan Islam kita yang kita pegang dengan teguh. Istaqim kama umirta, istiqamah olehmu ya Muhammad Rasulullah, seperti mana yang telah disuruh akan kamu, berpegang teguh dengan agama Islam. Islam tu Islam Nabi Muhammad mari, bukan Islam duk timur ke belakang atau pelama, tak betul. Ini yang kita pegang. Ini dia. Dan nescaya berkata hamba yang derhaka. Ya, ini derhaka ni bila ni pada hari kiamat besok. Hari kiamat akan datang besok. Kiamat ni bila pula salah berlaku, Tuhan nak buat. Masuklah janji Allah Ta'ala nak jadi kiamat. Hari Jumaat. Hari Jumaat nak laku kiamat. Jumaat mana tak tahu. Tapi hari Jumaat. Tapi benda dekat tak jauh. Kullu atin qaribun. Setiap yang datang mari di depan kita tu ialah hampir. Hari ini hampir dengan kiamat. Besok lagi hampir. Kiamat duk tunggu Bukan duk lari ke depan, duk tunggu tentu. Yang kita duk anjak halang ke depan. Nak jumpa kiamat. Dia kata kullu atin qaribun. Setiap yang mendatang di hadapan ialah hampir, tak jauh. Kiamat tak jauh. Bila-bila masa boleh meletup jadi kiamat. Dia berkata lama lagi. Apa benda duk mari depan. Hari Jumaat mana? Tunggu tengok. Dia kata jauh. Dia akan berlaku. Dan saya berkata, ini atas pada itulah, atas pada nescaya tidaklah tersebar tu atas itu. Maka jika tidak ada hamba itu yang menjadikan bagi segala perbuatan dirinya, itu pahaman Mu'tazilah Qadariyah, nescaya berkata hamba yang derhaka, ayuhai Tuhanku, mengapakah engkau seksa kepadaku? Kalau perbuatan maksiat derhaka itu Tuhan yang buat, bukan hamba yang buat. Dan engkaulah yang menjadikan maksiat padaku. Nampak nak kemas dia juga tu, Mu'tazilah tu. Mu buat maksiat, kamu buat maksiat pada aku, lepas pun mu nak seksa aku pula. Adakah patut lah tu? Tu hujah Mu'tazilah tu. Jangan main. Sekali kita pandang bahasa, nampak betul dia. Baca lagi ya. Jangan baca sekat tu. Maka adalah baginya, bagi hamba yang derhaka pada hari akhirat besok, hujjah kata manusia, yakni peluang mendesak Allah Ta'ala. Di mana hujjah, yakni peluang mendesak Allah Ta'ala. Ini dia. Ini kata ngaji kitab Turas ni kemah. Tapi kena ngaji ya. Kalau orang nak baca gitu tak ngaji. Saya sembang tak boleh baca ni. Baca tapi ke duk milayang ke atas. Tak selang sampai maksud yang sebenar kita baca ni. Sampai maksud yang sebenar baru boleh. Macam bandingan tu
bandingan tu orang yang selang ikan dalam sungai, dalam laut. Boleh ikan bukan hanya untuk tonggek punggung atas permukaan air. Pakai cermin menyelam, pakai nak panah, ya punggung dah atas air, kepala turun air. Dia tak selang terus masuk dalam sungai tu. Jumpa batang kayu, jumpa rebah, jumpa batu. Anu tempat ikan. Dia kena pandai selang. Sampai bunyi ting luang telinga dalam. Tapi selalunya buah ni berdelok mental terselat. Buah sumak luang telinga, takut pecah anak telinga. Dia selang, cung masuk. Tu, boleh dapat ikan. Tuan Dato' Majid duk cerita ke saya. Dia kata yang selang lama sekali masa duk pergi cari ikan musim kemarau hari bulan 1 bulan 2 kemarau ke pula Sungai Tiban, Sungai Kelati tu terus bakar bongo selang lama. Lepas tu start pakai encik ni arwah tu geng-geng selang ikan lama belakang arwah. Dia kata dia selang tu bukan pakai gas bola ni duk gantung gas dengan belakang tu manyak. Selang tu dia isyak rokok, dia kata Dato' Majid dah okey, dia beritahu saya. Habis sebatang. Tak timbul lagi isyak bakar bongo. Pergi akhir-akhir jadi telinga tak perdengar. Itu lama selang. Dia selang nak turun kok lekat kepala di batang, kaki di batang nak tolong. Tak sampai. Dia duduk tak mana tak tahu. Sehari dia naik tu dia punya karang ikan. Macam-macam ikan. Tu orang baca kitab lah tu juga. Boleh muruk maksud. Itu dia. Supaya orang selang ikan bandingan. Kau selang ni kau atas permukaan air. Bolehlah sejuk gitu je. Ikan tak boleh. Selang ke dalam. Baca kitab pun selang ke dalam. Boleh dapat muruk yang sebenar. Tu kena ngaji. Tak ngaji. Tak jadi. Duk milayah kau atas. Jadi. Habis tu bukan semua orang boleh baca kitab. Ceramah tu boleh banyak. Hak ceramah tu ramai. Misalnya kau atas muka air belum belang gitu. Nama apa. Tak gitu pak makan ikan hak penyelam tu. Sampai pada batak. Ikan doong. Macam-macam sebara ke, telah ke. Ikan tengah ke apa. Semua duduk bawah. Dua batang. Duduk nampak. Orang biasa mana ni tu. Tu boleh. Mengaji kitab boleh tu juga. Kena salam. Lagi boleh duduk selam. Rahsia kitab. Boleh buat keluar. Murah. Karangan ulama ni. Kalau tidak tak jadi. Tu. Nescaya berkata mayan neraka ayuhai Tuhan. Bila itu. Maka adalah bagi hamba itu hujjah peluang mendesak Allah. Tak boleh Tuhan nak desak dia masuk neraka sebab Tuhan menjadikan maksiat kat atas diri dia. Bukan dia menjadi, Allah Ta'ala menjadi maksiat, jadi kufur. Pasal apa Tuhan nak desak dia? Itu hujah dia. Kata Mu'tazilah Qadariyah. Sekali-sekali dengar nampak betul dia, tapi kena bahas lagi lah. Dan adalah menyeksa itu iaitu disakitkan dengan api neraka dalam neraka tu zalim. Yang zalim ni satu peinayaan yang tak layak bagi Allah Ta'ala Tuhan. Zalim kita tak boleh pergi kata kat Tuhan ni zalim. Tak boleh kata Tuhan zalim ke, batal iman. Tuhan tak zalim. Pasal apa tak zalim? Kata Tuhan tak zalim. Apa dia buat gempa bumi ke, macam-macam penyakit dia buat, sakit mati macam-macam.
Budak-budak pun sakit. Budak-budak pun kena bong di plastik tu. Nak kata Tuhan zalim? Tak boleh. Zalim ni iaitulah satu perbuatan yang dibuat bercanggah dengan ampunya milik asal. Zalim ni perbuatan yang dibuat bercanggah dengan yang milik asal. Milik asal Allah Ta'ala. Lepas tu ada orang buat bercanggah dengan dia. Tu nama zalim. Tuhan tak pergi buat belah ni. Tapi tak pergi buat juga bercanggah larangan Tuhan. Tu nama dia zalim. Zalim. Tuhan kata jangan minum arak, jangan bunuh orang, jangan berzina. Tapi dia buat juga. Di atas larangan Allah Ta'ala ampunya milik asal alam. Maka nama zalim lah bila lawan batas. Ni Tuhan nak batas siapa? Dia buat dalam milik dia. Bukan milik orang lain. Alam ni milik dia. Tak nama zalim. Tu. Dan zalim itu buat naya ni, itu mustahil. Perkara yang akan kita fikir tak boleh terima sama sekali. Isim fa'il. Perkara yang kita fikir akal tak boleh terima sama sekali. Sifat mustahil ni sifat. Kena atas sifat isim fa'il. Mustahil. Di atas Allah Ta'ala. Di atas Allah Ta'ala. Jadi ayat tu. Dan sekali lagi kita masuk dan menjawab ala sunnah wal jemaah. Ni kita ni kemas kita ngaji. Durratun aqaid. Jadi situ. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Batu buka kita Hidahul Maqsud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Syekhul Musannif alimu alamatu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa ulumina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Ini kita mula dan selawat dan salam. Kita sambung dan selawat dan salam ke surat 2. Dan salawat dan salam di atas penghulu kita Muhammad yang membuka oleh Allah dengan cahaya, mengikuti akan dia itu akan tiap-tiap pintu yang ditutupkan dia bagi mereka yang pernah melihara ia di atas segala hukum syarak dan menegakkan ia akan segala hudud dan di atas segala keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Dan selawat, jadi maksudnya dan bermula lah, jadi apa? Dan tu apa panggil wawa istithnah. Bayani yang apa panggil al-jumlatil musta'nafah. Jumlah yang dimula lain pula. Dan segala dan bermula segala. Bermula segala. Jadi jumlah apa? Jadi mutada. Dan bermula segala selawat. Bermula segala selawat. Gitu. Tapi dia suruh kita takdir lagi itu. Bermula segala selawat.
Selawat ni maksudnya rahmat. Dia bermula selawat, bermula segala rahmat. Rahmat ni maksudnya kita kira balik Allah Ta'ala yang mengurnia, yang memberi, samalah rahmat. Jadi sebalik kita hamba yang diterima rahmat tu dikatakan nikmat. Segala nikmat itu makna selawat. Dan salam dan segala salam, dan segala salam, dan segala kesejahteraan, itu salam. Segala kesejahteraan ataupun keselamatan. Keselamatan ni kira banyak Tuhan kurnia. Di mana mula segala keselamatan yang Allah kurnia? Kata Nabi kita, dan begitu juga yang lain pada Nabi pun, segala keluarga, segala sahabat menerima segala kesejahteraan ni, iaitulah bermula di alam zar, alam benih. Kita jawab gitu. Maksudnya dia alam benih. Terima dah. Alam benih ni, alam benih duduk mana? Duduk di sulbi tulang belakang tu Adam tu, dapat dia sejahtera, selamat. Masa kita termasuk dalam orang yang ikhlas, yang jujur menjawab pertanyaan Allah Ta'ala. Jangan lupa, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini Tuhan kamu, tumpanan kamu, tumpuan kamu ke semua? Qalu bala syahidna, telah berkata oleh mereka itu segala benih-benih. Benih-benih pakat jawab, termasuk kita pun jawab. Qalu bala syahidna, bahkan ia telah menyaksi, telah membenar, telah mengaku dan menerima. Syahadah ni maksudnya telah membenar, telah mengaku menerima. Kami dah mengakulah kamulah tumpanan kami. Dari segi tauhid am kita terima di alam zat. Tauhid am iaitulah kita tasdik, kita izan, kita qabul di alam zat, di alam benih atau alam arwah. Benih kita ni tak besar. Benih kita kecil-kecil ya. 40 biji benih sama berat ditimbang sebelah sarat nyamuk. Nyamuk tu buruk. Kau nak timbang bukan nak kilo, tapi nak kira. Letak 40 biji benih manusia dengan sebelah sarat nyamuk, sebelah piring. Sama berat. Sama berat. Itulah benih manusia. Tapi di segi benih manusia ni, dia boleh ada macam ada akal boleh fikir kau. Tuhan tanya tu boleh faham, boleh reti, boleh jawab. Qalu bala syahidna, itu panggil tauhid am. Tauhid yang melalui sifat 20 kita ngaji tu, 41 tambatan berkait dengan la ilaha illallah, 9 tambatan berkait Muhammad Rasulullah. Tapi ada setengah orang kena tipu, dia tak mengaji hak tu, tambatan iman yang 50. Sebab dia ikut buat jahil. Buat jahil yang tak kerti sifat 20. Dia bahkan sifat 20. Kita tanya ada sifat 20 apa dia? Tolong bahas tengok. Ngaji tak? Kena bahas seorang-seorang gitu, mana boleh, carilah ahli dia.
Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kata nak pakai Quran sangat buat Wahabi tu, buat tak pakai Quran. Maka tanya oleh siapa kamu akan ahli yang mengerti, yang mengingati. Kalau sifat 20 siapa dia? Ulama Usuluddin. Yang ikut mazhab Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dia tahu lah bahas. Sifat 20 wujubul wajib 20 jangan tafsir, istihalatul mustahil 20, jawaz zaid 1, wujubul wajib berkait Muhammad Rasulullah 4, istihalatul mustahil berkait Muhammad Rasulullah ni 4, harus 1 arab basyariah. Tak mau ngaji. Puak ni jangan ikut puak tu, puak jahil. Sebab tu dalam kitab Akitu Najin, Irsyad Ibad, kalau kita ngaji, Tuan Minah, bukan pondok di Sungai Dua Pulau Pinang tu, mula-mula lagi dia kata jangan kita pengaruh dengan puak-puak jahil yang mendakwa diri dia alim. Jahil mendakwa diri dia alim. Ini kena jaga betul. Tak ngaji sifat 20 jahil. Apa dia tamatan iman dengan Allah? Tak ada tamatan, lepas kosong gitu ya. Kalau kereta tak pun nak tak bos geru di tayar, beri naik. Sekarang ni kita lopak turun 50 seorang dari bawah. Tak mau dia. Gitu. Itu akidah tambatan. Kalau kereta dia nak punya skru tambah tayar. Nak laju 140 kan 60 kan. Tak apa. Dia punya nak dia skru tamaknya. Ni tayar duk jalan gitu, bekang-bekok dah. Cepang dah. Nak suruh laju apa. Tayar pergi lain, kereta pergi lain. Tamatan tak ada. Imam lah tu juga tak ada tamatan. Imam ni kodan jadi. Ni kena ngaji. Ini yang akhir zaman berlaku. Itu janji kita di Al-Azhar. Kita tunaikan dalam dunia ni bila kita mukallaf, sempurnakan syahadah kita di dalam alam dunia ni. Sempurna syahadah. Tasdiq, izaan, qabul. Sempurna. Ikulah syarat Nabi Muhammad, sempurna. Ya lazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Ayuhai orang beriman, masuk sekalian kamu. Dalam apa namanya? Fisilmi itu maksudnya dalam agama Islam ni kafah keseluruhan dia. Dalam ba'akidah, romak ibadah, romak muamalah, menangkah jinayah, kita masuk ke semua beramal. Tak boleh beramal, azan nak beramal, boleh amal terus beramal. Itu dengan agama Islam ni. Sebab nak sempurnakan janji di Al-Azhar. Kecuali Al-Azhar dulu pun jadi penipu, makalah dunia menjadi penipu. Allah Ta'ala tak rugi, Nabi Muhammad tak rugi. Orang jadi penipu dengan Allah di Al-Azhar, masih ini penipu, Allah Ta'ala tak rugi. Dia tetap Tuhan sampai bila-bila. Ada makhluk dia Tuhan, tak ada makhluk dia Tuhan. Tak ada orang beriman dia Tuhan, semua bakat kafir belaka pun dia tetap Tuhan juga. Itulah Tuhan. Sebab dia tumpanan bagi seluruh makhluk. Dia yang terkaya tak tumpu dengan siapa. Itu betul Tuhan. Ini. Itu makna sejahtera. Sejahtera di alam rahimah kita. Sejahtera di alam dunia. Kita boleh berpegang teguh dengan agama Islam. Sebab selaras dengan janji kita ikhlas dengan Allah di Al-Azhar. Kalau tak ikhlas di sana, di sini pun jadi gelau. Tak tahu. Selamat di alam alam kubur, alam barzakh. Sampai kiamat, dia membukti keselamatan seseorang itu sudah sempurna, dapat masuk surga Allah. Selamat daripada kekalan neraka. Atau masuk neraka. Atau betul. Itulah kita sebagai hamba. Dan segala salam sejahtera di atas penghulu kita, pemimpin kita Muhammad
dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membuka oleh Allah, yang membuka oleh Allah dengan cahaya, yakni dengan cahaya makna cahaya keyakinan, mengikut akan dia akan penghulu kita. Nabi Muhammad tu Tuhan tak buka kita punya mata hati kita, Tuhan tak buka, Tuhan katul. Yang hari-hari tengok Baitullah, hari-hari tu di orang-orang Madinah tu boleh ziarah Rasulullah hari-hari, tak kena tambang beribu-ribu. Tapi Tuhan tak buka mata hati. Tak ada apa, kosong. Ni dia. Ini Allah Ta'ala membukakan hati. Walau kita duduk jauh, beribu-ribu batu, tapi buka Islam dengan kita keyakinan, maka kita dapat kesempurnaan keimanan dan keislaman. Itu yang penting bagi kita, yang Tuhan kurnia pada hakikat. Dengan cahaya keyakinan mengikutkan dia, domain kembali pada penghulu kita. Domain itu kena tanda. Salah baca dulu, mengikutkan dia akan penghulu kita, Nabi Muhammad itu akan tiap-tiap pembantu, akan tiap-tiap pintu, pintu yang ditutupkan dia, tiap-tiap pintu lah. Ini orang panggil percakapan, pintu. Jadi maksudnya hati kita tu macam ada pintu tu, ada hati yang katuk, ada hati yang terbuka. Maksudnya dibandingkan, ditasbihkan hati kita tu macam mana ada pintu. Kalau hati yang terkatuk, itu tak buka, maka tak akan dapat keyakinan. Kalau hati yang terbuka, macam pintu terbuka, maka masuk keyakinan. Ini Tuhan bagi melaka. Yang ditutupkan dia, akan dia kembali pada tiap-tiap pintu. Bagi mereka yang penuh mana yang bersangatan melihara ia mereka. Daripada mereka memang kita turun. Dia ikut cara susunan Al-Quran, dia ikut hak tu, ikut ayat Quran, ikut hadis Nabi. Orang panggil apa? Dia ikut cara-cara susunan tu. Bagaimana Allah Ta'ala susun ayat Quran, bagaimana Nabi kita menyusunkan setiap hadis dia dari segi tiap-tiap patah perkataan. Ulama dia turut tu, dia ajuk, dia tiru tu. Orang panggil iltibas. Dalam ilmu balaghah dia panggil iltibas. Hajuk bagi serupa. Bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi, hajuk bagi serupa. Dia panggil iltibas. Tak salah. Dia ikut sana. Baik tu kita nak ubah balik kita turah, nak ikut cara bahasa moden tadi. Hilang dia punya zauqiyah, kelazatan baca kitab tua ni hilang lah. Dia kena ikut cara dia, payah kena ngaji cara ubah. Ini bukan nak ubah baru tak ngaji. Ubah nak mudah tak ngaji. Sekarang dia ubah untuk cetak taruh itu, tak ada apa nak ngaji. Dengan senang. Tu matlain itu ada setengah orang ubah. Sebab payah matlain ni ikut karangan asal Syekh Muhammad bin Ismail Daud Fatoni tu. Tapi kena ngaji. Tu je ada zauqiyah lazat tu. Hak tu lazat balik tu. Dalam kepayahan ada kemudahan. Dalam kepayahan kita dapat kelazatan selepas tu. Itu ngaji kan, tak salah. Iya, maksudnya mana tadi? Yang penuh melihara ia mereka mana bersangatan di atas segala hukum syarak. Melihara ia di atas segala hukum syarak.
Hukum syarak ni maknanya hukum yang dimiliki secara hakikat Allah Ta'ala, yang dimiliki secara majaz pinjam cakap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu siapa bangkang hukum syarak, dia orang Islam, wasa iman. Saya iman, saya Islam, jangan duk bangkang ikut suka hukum syarak. Tapi itu dalam kitab Bidayah Tauhid, dia kata jahil tentang ilmu tauhid termasuk ilmu fiqh, tasawuf, jalan yang terdekat jadi kufur, batal iman. Betul sungguh. Jahil ilmu tauhid jahil ilmu fiqh, jahil ilmu tasawuf, tak kena pergi kau lain dah. Jahil hak tu ilmu fardu ain, itu jalan terdekat jadi kufur. Memang betul. Tak reti apa masalah. Dia sayang dia belah jahil, tak ada satu guna. Kalau kata dia belah ayam ke itik ke kambing ke, enggak ke belah ayam boleh kata telur. Ni bayar belah jahil. Nak tak apa nak boleh. Jahanam iman dan Islam dia. Jangan belah jahil. Buang jahil. Biar ada ahli dalam agama. Barulah. Dan menegakkan, mendirikan ia kepada mereka. Mereka yang pernah melihara ia di atas segala hukum syarak ni. Dan menegak ia, iaitu mereka tadi ni akan segala hudud, segala hudud, yakni undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh syarak, tu orang panggil hudud. Hukum hudud ni kalau dalam fiqh ada kata seksaan yang telah dikodarkan oleh syarak. Seksaan yang telah dikodarkan oleh syarak. Orang mencuri kerak tangan bila cukup syarat. Gitu. Orang minum arak cukup syarat dia minum arak sebab 100 watan. Ni 40 watan. Sebab 40 watan. Sini umur 80 dia beri. Tu keras perut. Kena 40 dia buat tak tu. Gerang. Dia batal sampai 80. Ada orang pergi report ke Rasulullah senyap. Itu memang hak keras perut. Dia bagi 80 pun sini. Itu dia. Itu hudud lah. Itu di segi fiqh. Tapi Syekh Tobik sini, yakni undang-undang dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh syarak. Dia juga lah. Hudud kisah takzir. Ini dia. Hudud kisah takzir. Itu hak orang Islam yang beriman, kukuh dengan Allah dan Rasul. Hak tu yang dia jadikan hukuman dalam negara. Tak kukuh iman, lain cerita. Jadi di situ dan di atas segala keluarganya dan sahabatnya dan yang mengikutkan dia. Situ. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala jalal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma subhana fahman nabi ilhaman malaikatul muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Wa hab lana ya wahhabu ilman wa hikmatan warzuqna ya razzaq kullana musa'an alam aksir ma lana wa la dana wa barik umrana bisambana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Saya akhiri kuliah pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi